Dia semua orang yang hidup manusia ni ada benda macam ni. Jadi saya dah kongsikan empat ujian penting yang perlu kita lakukan sebelum ini. Dan ini kita nak sambung satu lagi. Katakanlah kita dah buat 4 ujian sebelum tu, kita masih tak dapat jawapan. Tapi kita masih lagi suspek. Saya katakan bahawa sebelum ni bahawa angina berkaitan dengan bekalan darah beroksigen yang tak mencukupi untuk otot jantung kita. Jadi kalau itu dia berkait dengan dua benda. Pertama berkait dengan salur darah. Yang kedua berkaitan dengan darah yang mengalir melalui dalam saluran darah tersebut. Untuk mengetahui darah yang mengalir dalam darah kita tu, kita boleh buat ujian darah. Tapi untuk mengetahui salur darah yang membekalkan darah beroksigen tersebut, kita boleh buat ujian yang kita panggil angiogram. Satu ujian yang di mana kita nak melihat salur darah di permukaan jantung kita tu. Kalau kita buat angiogram anda normal ataupun hanya sempit sedikit, maka kita tahu besar kemungkinan bahawa sakit dada anda tu bukanlah angina. Tapi kalau kita nampak salur darah anda tu sempit, maka kita tahulah, maka angina lah punca kenapa anda berada sakit darah tersebut. Ini model jantung kita. Jadi semua orang yang hidup manusia ni ada benda macam ni. Even pada saya semua binatang ada benda yang sama. Bila kita sebut masalah angina tuan-puan, sebenarnya kita membicarakan tentang salur darah di permukaan jantung ini. Yang depan, nampak dah depan ni, atau yang belah kanan bekal darah bahagian kanan ke bawah dada, ataupun salur darah di belah kiri ni. Jadi kalau secara mudahnya ada 3 salur darahnya. Jadi bila kita buat angiogram, kita nak tengok salur darah ni yang di permukaan ni atau di kiri kita ni. Jadi kalau angina, dia melibatkan salur darah ni lah, sama dia salur darah ni sempit ataupun tersumbat ataupun blok. Jadi bila kalau salur darah ni memang sempit ataupun sumbat, maka kita kata sakit dada kita akibat daripada angina. Dan kenapa dia sempit dan sumbat ni? Of course banyak sebab lah. Jadi buat prosedur angiogram ni, kita ada 2 cara. Pertama, kita menggunakan mesin CT scan. Kita gunakan sistem mesin CT scan itu untuk melihat salur darah ini. Ataupun kita gunakan invasive angiogram, di mana kita akan suntik lengan anda di belah kanan atau belah kiri, ataupun peha anda di belah kanan dan belah kiri, kita masukkan satu kateter, satu tiub kecil sebesar 2 mm melalui salur darah sampai ke salur darah ini, dan kita masukkan bahan pewarna. Salur darah kita adalah tisu, adalah sel. Sel tak akan nampak dengan sistem CT scan ataupun angiogram. Sebab tu kita perlukan bahan pewarna, kita bagi kontras media. Jadi lepas kita masukkan bahan pewarna, berarti kita gunakan sistem X-ray atau sistem CT scan untuk melihat perjalanan darah dalam salur darah ni. Jadi kalau CT scan, dia tak invasif. Cuma masukkan bahan pewarna tu melalui lengan anda, di permukaan tangan kita macam kita buat drip tu, masukkan bahan pewarna. Bahan tu kita akan suntik sampai ke jantung anda, lepas tu scan dengan mesin CT scan. Yang kita nampaklah salur darah kita sama ada sempit ataupun tersumbat ataupun ada normal. Jadi ada 2 cara kita nak buat angiogram. Bila kita buat angiogram tuan-puan, kita akan lihat salur darah pertama, kita akan menambah. Pertama, kita sahkan benda tu ada ataupun tidak. Yang kedua, kita juga boleh lihat berapa persen tahap dia. Adakah dia mild, sederhana, moderate ataupun severe ataupun serious. Yang ketiga, kita tengok juga lokasi di mana sempitan itu berlaku. Sama ada berlaku di satu salur darah, di pangkal, di tengah atau di hujung. Atau kita tengok salur darah yang lain. Kita akan tengok 3 sekali bila kita buat angiogram. So, kalau ada, maka sahlah sakit dada itu puncanya angina. Di situ juga berdasarkan angka-angka ini, kita tentukan tahap seriusnya masalah saraf jantung anda tu. Sama ada dia peringkat kita panggil atau kita panggil normal, sedikit, sederhana ataupun serius.